Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cikgu. Waalaikumsalam cikgu, selamat tengah hari. Okey. Semua sihat ke? Alhamdulillah, sihat sihat. Cikgu. Sihat. Hujan ke rumah awak? Rumah cikgu hujan ni. Hujan cikgu. Oh, hujan. Hujan. Okey. Jadi hari ni kita mula. Okey. Kita mulakan kelas kita hari ni. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita hari ni, cikgu nak seorang pelajar lelaki. Fatul Muin boleh baca doa? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, terima kasih Fatul Muin. Sebelum kita tengok, okey, apa yang kita nak belajar hari ni, cikgu nak tunjuk satu gambar. Okey, cikgu nak tunjuk satu gambar. Kejap cikgu share. Nampak tak gambar cikgu tunjuk tu? Nampak? Okey, gambar apa ni? Apa yang awak nampak dalam gambar ni? Perbezaan ketinggian. Perbezaan ketinggian, betul. Okey, jadi dalam gambar ni sebenarnya yang dia nak tunjuk adalah ni, Pak Cik ni, dia ni ada masalah kekerdilan. Dia orang kerdil. Okey, laki ni pula, dia ada masalah kegergasian ni. Dia besar, okey, dia tinggi sangat. Okey, untuk pengetahuan awak semua, okey, Pak Cik ni, okey, lelaki dua orang ni dia telah masuk dalam Guinness World Book of Record lah, okey, sebab seorang sangat pendek, seorang sangat tinggi. Okey, jadi hari ni apa yang kita nak belajar, kita nak tengok apa yang menyebabkan dua orang ni dia mengalami masalah yang sebegini. Okey, kita nak tengok apa masalah yang menyebabkan dia ada penyakit yang sebegini. Okey, excited tak nak belajar? Excited. Yo, excited ke macam excited slow je? Excited tak? Excited, Cikgu. Excited. Okey. Okey, jadi hari ni kita nak tengoklah, okey, apa masalah yang dua orang ni alami. Okey, cikgu share slide cikgu kejap. Okey, hari ni kita akan tengok ni subtopik 12.6 iaitu mengenai sistem endokrin. Okey, sebelum ni kita dah belajar 12.1 hingga 12.5 sistem apa kita belajar sebelum ni? Sistem saraf. Ya, betul. Kita belajar mengenai sistem saraf. Okey, sekarang ni sistem saraf dah habislah. Okey, kita akan tengok sistem kedua dalam bab 12 ni iaitu sistem endokrin. Jadi, di akhir pembelajaran hari ni, awak sepatutnya kena tahu, okey, apa peranan kelenjar endokrin dalam manusia. Dia ada peranan dia. Okey, kita kena tahu peranan dia. Yang kedua, okey, awak sepatutnya kena tahulah untuk melabel kelenjar endokrin. Okey, kita ada beberapa kelenjar endokrin yang kita akan belajar kejap lagi. Okey, awak kena tahu dekat mana kedudukan kelenjar-kelenjar endokrin ni. Okey. Dan yang ketiga, kita akan belajar fungsi bagi setiap hormon yang dirembeskan oleh setiap jenis kelenjar endokrin. Okey. Jadi kita ada banyak kelenjar endokrin. Okay? Setiap kelenjar endokrin tu dia akan rembeskan hormon yang berbeza. Dan setiap hormon ni dia ada fungsi dia yang tersendiri. Jadi awak kena tahu apa fungsi dia. Okay, yang keempat kita kena tahu penglibatan ataupun hubungan sistem saraf dan sistem endokrin.
Okey, ada sebab lah kenapa dia letak dua jenis sistem dalam bab ni. Okey, dia ada hubungan dia, sistem saraf dengan sistem endokrin ni. Kalau dalam ni ditunjuk dalam situasi cemas. Okey, kita akan tengok macam mana dua sistem ni dia berkait. Dan yang terakhir sekali, lepas kita dah belajar semua jenis sistem saraf, sistem endokrin, kita akan tengoklah, okey. Kita akan tengok apa beza antara sistem saraf dan juga sistem endokrin. Sepatutnya di akhir pembelajaran nanti kamu akan tahu 5 benda yang cikgu bagi tahu ni. Okey. Kita tengok slide yang pertama. Okey, sistem endokrin dalam buku teks awak tu muka surat 233. Okey. Sistem endokrin ni, okey, sistem koordinasi badan ni dia memerlukan kerjasama. Dia ada hubungan, okey, dia berkait rapat lah, okey, antara sistem endokrin dan juga sistem saraf. Okey. Kedua-dua sistem ini, endokrin dan saraf ni dia memainkan peranan penting dalam mengekalkan homeostasis. Sebelum ni cikgu dah bagi tahu homeostasis. Okey, siapa ingat homeostasis ni apa? Hari tu cikgu bagi contoh suhu badan. Siapa ingat homeostasis ni apa? Suhu badan, cikgu bagi tahu contoh, okey. Suhu badan kita berapa? 30 berapa suhu badan? 37. 37. Jadi homeostasis ni dia adalah proses macam mana badan kita ni nak kekal dalam keadaan yang normal. Contohnya hari tu cikgu bagi tahu suhu badan ni 37 darjah Celsius. Jadi dia akan cubalah nak kekalkan 37. Tak boleh terlampau tinggi, tak boleh terlampau rendah. Kena 37 optimum. Okey, jadi sistem endokrin dengan sistem saraf ni dia nak kekalkan, okey, badan tu dalam keadaan optimum lah, tak semestinya suhu sahaja. Okey, tekanan darah ataupun aras glukosa dalam darah. Okey. Walaupun kedua-dua sistem ini mempunyai fungsi berlainan, namun kedua-duanya berinteraksi dan saling melengkapi antara satu sama lain untuk mengawal atur dan menyelaras segala proses dan aktiviti yang berlaku dalam otak. Sebelum ni kita belajar sistem saraf untuk menghantar maklumat. Okey, sistem endokrin ni kejap lagi kita akan belajar apa fungsi dia. Walaupun fungsi berlainan, dia saling membantu, saling melengkapi. Okey. Next slide. Okey, kita tengok. Sistem endokrin ni dia terdiri daripada kelenjar. Okey, dia ada banyak kelenjar yang merembeskan pengutus bahan kimia iaitu hormon. Jadi inilah fungsi sistem endokrin. Okey, fungsi sistem endokrin ni dia untuk merembeskan pengutus bahan kimia ataupun kita panggil sebagai hormon. Fungsi dia untuk merembeskan hormon. Okey, fungsi sistem endokrin. Kelenjar endokrin ialah kelenjar yang tidak berduktus. Sebelum ni awak pernah dengar tak kelenjar yang tidak berduktus ni apa? Siapa pernah dengar? Fatul Muin pernah dengar tak kelenjar tidak berduktus? Saja. Tahu tak apa maksud dia? Siapa tahu? Azrina tahu Azrina? Tak tahu cikgu. Okey. Tak tahu. Okey, tak apa cikgu bagi tahu. Okey, kelenjar yang tidak berduktus apabila awak dapat, okey, apabila awak baca tidak berduktus tu, okey, tidak berduktus tu maksudnya dia tak ada saluran ataupun dia tak ada aliran lah. Dia tak ada. Contohnya satu cikgu bagi tahu, sebelum ni kita belajar mengenai kelenjar pituitary dekat otak. Okey, kelenjar pituitary ni dia akan hasilkan hormon. Okey, contoh cikgu bagi tahu satu, hormon iaitu estrogen, hormon yang dia nak hasilkan estrogen dengan progesteron. Okey, kelenjar pituitary ni dia nak hantar hormon nak merangsang estrogen dengan progesteron di ovari, contoh. Ovari tu terletak dekat bawah, okey.
kelenjar pituitary dia terletak di bahagian otak. Jadi daripada otak dia nak pergi ke ovari awak tu dia tak ada saliran yang khusus. Okay, dia tak ada salur yang khusus. Sebab tu dia panggil tidak berduktus. Okay, dia tak ada daripada otak terus pergi ke ovari, tak ada. Okay, jadi macam mana hormon daripada otak ni, daripada kelenjar pituitary ni, dia nak sampai ke ovari tu. Okay, macam mana? Sebab dia tak ada aliran. Okay, jadi hormon itu dirembes secara terus ke dalam aliran darah. Dia tak ada wayar lah, dia tak ada aliran, jadi dia dirembes ke dalam darah. Okay, darah tu yang akan bawa daripada otak, okay, akan sampai ke ovari tu. Lepas tu kalau awak dengar pula kelenjar berduktus, okay, kalau kelenjar berduktus maksudnya dia ada aliran lah, dia ada saluran. Tapi dalam kelenjar endokrin ni, dia kelenjar yang tidak berduktus. Okay, faham? Faham. Okay, faham kelenjar tidak berduktus tu maksudnya dia tak ada aliran. Okay, jadi hormon tu masuk ke dalam aliran darah kita. Okay, dia bagi tahu pula dekat sini, walaupun hormon tu dia diangkut ke seluruh badan dalam darah, okay, hormon hanya mempengaruhi dan memberi kesan kepada sel sasaran yang spesifik. Darah tu, okay, kalau daripada kelenjar pituitary, daripada otak tu, okay, dia pergi ke seluruh badan. Mungkin dia pergi ke jantung dulu, okay, ataupun dia pergi ke bahagian perut kita dulu, dia pergi ke buah pinggang, lambat lagi ni nak sampai ke ovari ni. Tapi hormon tadi dia tak akan mempengaruhi sel-sel yang lain. Apabila dia hanya untuk ovari, jadi dia hanya akan memberi kesan apabila dia sampai di ovari sahaja. Sebab tu kita panggil kat sini adalah sel sasaran yang spesifik. Bila dia sampai ke tempat dia, ke sel sasaran dia yang spesifik tu, barulah dia memberi kesan. Okay? Macam mana dia memberi kesan dekat ovari? Kenapa dia tak bagi kesan dekat jantung tadi? Okay? Sebab hormon ni dia akan bergabung dengan molekul reseptor. Okay? Reseptor ni pula dia spesifik. Okay? Hormon bergabung dengan molekul reseptor spesifik pada permukaan membran sel sasaran dan akan menghasilkan gerak balas yang spesifik. Okay, jadi reseptor ni apa? Reseptor ni dia contoh kata lain, kata mudahnya dia adalah seperti tapak lah. Okay, tadi hormon tu daripada otak, okay, dia jalan, okay, dia bergerak pergi ke jantung, pergi ke perut, pergi ke ginjal, okay, semua dia tak bagi kesan sebab tapak-tapak yang ada di situ tu dia tak sepadan dengan hormon yang ada. Jadi apabila hormon tu untuk ovari, jadi ovari lah ada reseptor yang sepadan dengan hormon tersebut. Apabila dia bergabung, hormon tu bergabung dengan reseptor dia yang sesuai, yang spesifik, jadi dia akan menghasilkan gerak balas. Barulah ada gerak balas. Okey, faham? Okey, tak faham boleh tanya. Ada soalan? Senyap ni tak faham ke? Nasuha ada soalan, Nasuha? Hello, dengar tak suara cikgu? Dengar, aku dengar. Oh, ingat kau tak dengar. Faham tak? Azrina faham tak Azrina? Dia macam belik sikit, macam Okey. tengah faham. Okey, tengah faham. Okey. Tak apa. Kejap lagi awak akan faham lah bila kita tengok dengan lebih spesifik contoh tu. Okey, cuma sekarang ni yang awak kena tahu, okey. Dengar ni cikgu beritahu. Apa yang awak kena tahu? Okey. Kelenjar ni dia tak ada
aliran, dia tidak berduktus. Okey. Disebabkan dia tak ada aliran, okey, dia tak ada aliran untuk dia lalu, dia akan masuk ke darah. Okey. Faham situ? Dia akan masuk ke darah. Faham? Faham. Okey, orang lain faham? Faham. Okey, apabila dia masuk ke darah, darah ni kan dia pergi ke semua anggota badan awak. Semua anggota badan awak ada darah. Okey, darah ni dia akan bawa hormon tadi. Dia akan bawa hormon tadi. Tapi apabila dia bawa hormon ni, adakah hormon tu akan memberi kesan? Apabila dia sampai dekat jantung, dia akan bagi kesan. Okey, apabila dia sampai dekat buah pinggang, dia akan bagi kesan. Semua tempat ke dia akan bagi kesan? Tidak. Okey, tidak. Kenapa tidak? Sebab hormon ni dia ada sel sasaran. Dia ada tempat yang dia perlu tuju. Selagi dia tak sampai ke tempat yang dia nak tuju tu, dia takkan bagi kesan. Okey, faham situ? Tak faham pula? Okey? Hormon ni selagi dia tak sampai ke tempat yang dia kena tuju, dia tak akan bagi kesan. Dia tak akan bagi kesan. Okey. Apabila dia sampai ke tempat yang dia sepatutnya pergi, dekat tempat tu dia ada reseptor. Okey, dia ada reseptor. Reseptor ni dia akan bergabung, okey, dengan hormon. Reseptor dengan hormon yang sesuai ni dia akan bergabung. Macam awak belajar enzim lah. Ingat lagi tak awak belajar enzim? Ada tapak dengan kunci, ingat? Ingat. Okey. Enzim yang sesuai tu apabila dia berjumpa dengan tapak, barulah dia akan bagi kesan. Sama juga dengan hormon. Apabila dia jumpa dengan tapak dia iaitu reseptor yang sesuai, barulah dia akan bagi kesan. Okey. Sekejap lagi kita akan tengok. Okey, dekat mana adanya tapak-tapak ni? Dekat mana kelenjar endokrin ada? Okey, kejap lagi mungkin awak akan lebih faham. Okey, kita teruskan dulu. Okey. Sistem endokrin manusia ni, dia terdiri daripada banyak kelenjar. Kita ada banyak kelenjar. Okey, kelenjar ni dia akan merembeskan hormon-hormon yang berbeza. Ada banyak kelenjar dan setiap kelenjar akan rembeskan hormon yang berbeza yang terlibat dalam proses fisiologi yang spesifik. Okey. Kita ada banyak hormon. Okey, setiap hormon tu ada fungsi. Okey, tapi ada 3 fungsi utama lah. Okey, dekat sini dia bagi tahu. Yang pertama adalah pembiakan. Okey. Pembiakan. Yang kedua ada pertumbuhan. Yang ketiga kita ada homeostasis. Okey. Jadi hormon ni fungsi utama dia 3 ni. Cikgu bagi contoh dulu. Okey, contohnya untuk pembiakan. Pembiakan kalau orang perempuan kita ada estrogen. Lagi kita ada apa satu lagi? Okey, kita ada progesteron. Lepas tu kalau orang lelaki, kalau hormon pembiakan orang lelaki kita ada Testosteron. kita ada testosteron. Okey, ni cikgu bagi tahu contoh dulu. Okey, pembiakan. Kalau untuk orang perempuan estrogen, progesteron. Kalau untuk orang lelaki kita ada testosteron. Okey, kalau pertumbuhan, hormon apa yang akan bantu untuk pertumbuhan? Kita ada tiroksina, okey, kita ada hormon pertumbuhan dan homeostasis, okey, kita ada aldosteron dan banyak lagi lah, okey. Jadi fungsi utama hormon ni dia untuk 3 ni, pembiakan, pertumbuhan dan homeostasis. Sekejap lagi kita akan tengok dengan lebih detail. Okey, ni kita tengok kelenjar endokrin yang ada dalam sistem endokrin manusia. Ni. Ni sistem endokrin manusia, okey. Kita ada hypothalamus. Okey, kita ada kelenjar pituitary, okey, kita ada kelenjar tiroid. Awak kena ingat ni. Okey, kelenjar pituitary ni awak tak akan tertukarlah hari tu dalam sistem saraf kita belajar dia dekat mana? Dia dekat mana ni? Kelenjar pituitary. Dia dekat otak. Okey.
Kelenjar tiroid ni dekat mana ni kelenjar tiroid ni? Dia ada di bahagian leher ataupun di bahagian trachea kita tu. Okey, kelenjar tiroid tu tempat dia dekat situ. Okey. Dan kita ada kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal ni dia terletak di bahagian buah pinggang kita. Okey, atas daripada buah pinggang tu dia ada kelenjar adrenal. Okey. Dan kita juga ada pankreas. Pankreas ni pun kelenjar juga ni. Okey. Pankreas ni dia duduk dekat dengan buah pinggang ni. Okey. Dan kita ada ovari bagi wanita, testis bagi lelaki. Okey, jadi inilah kelenjar yang awak akan belajar dalam sistem endokrin. Dan cikgu ulang sekali lagi, dan setiap kelenjar ni dia akan rembeskan hormon yang berbeza. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Orang lain ada soalan nak tanya? Okey. Tak ada cikgu. Okey. Okey, kita teruskan. Kita akan tengok kejap lagi. Setiap kelenjar ni apa jenis hormon dia akan rembes dan apakah fungsi setiap hormon tu. Okey. Mula-mula sekali, atas kali ni kita ada kelenjar pituitary. Okey, kita akan tengok. Okey, apakah fungsi hormon ni dekat kelenjar pituitary ni. Okey. Sebelum ni, dalam bahagian sistem saraf kita juga ada belajar mengenai kelenjar pituitary. Okey, ingat lagi tak cikgu bagi tahu kelenjar pituitary ni dia kelenjar utama. Ingat lagi tak? Tak ingat dah. Okey, ingat. Okey, ni cikgu bagi tahu lagi sekali. Kelenjar pituitary ni dia adalah kelenjar utama. Kita ada banyak ni kelenjar dekat sini. Tapi kelenjar pituitary adalah kelenjar utama. Okey, kenapa kita panggil dia kelenjar utama? Kerana kelenjar pituitary ni dia akan rembeskan hormon yang akan mengawal rembesan kelenjar endokrin yang lain. Okey, jadi kelenjar pituitary dia akan rembeskan hormon. Okey. Hormon yang kelenjar pituitary ni rembes, dia akan pergi kawal kelenjar endokrin yang lain. Kelenjar endokrin yang lain ni dia akan rembes hormon. Tapi dia akan dapat signal daripada kelenjar pituitary dulu sebelum dia rembeskan hormon. Faham? Faham tak? Faham. Orang lain faham tak? Faham. Okey, Azrina dengan Fatu Muin je faham. Orang lain tak faham ke? Faham sikit. Okey. Okey, jadi cikgu ulang lagi sekali. Kenapa kita panggil kelenjar pituitary ni kelenjar utama? Sebabnya kelenjar pituitary ni dia akan rembes hormon. Dan hormon yang kelenjar pituitary ni rembes, dia akan pergi kawal kelenjar endokrin yang lain. Sebelum kelenjar endokrin yang lain rembes hormon dia akan terima signal daripada kelenjar pituitary tu dulu. Okey. Kelenjar pituitary ni seperti yang awak tahu dia terletak pada dasar hipotalamus di dalam otak. Okey, dekat otak tu kita ada hipotalamus. Okey, dekat dasar hipotalamus tu kita ada kelenjar pituitary. Okey. Sebelum ni kita belajar kelenjar pituitary ni satu je. Okey, kelenjar pituitary kita belajar tu je lah dia. Tapi hari ni kita belajar yang kelenjar pituitary ni dia ada dua bahagian. Okey, dua bahagian. Iaitu kita ada lobus anterior dan juga lobus posterior. Anterior dengan posterior ni apa? Anterior dengan posterior ni dia nak merujuk kepada tempat sebenarnya. Okey, tempat. Okey. Dan setiap lobus ni, okey, dua bahagian ni, lobus anterior dan lobus posterior, dekat kelenjar pituitary kita tu dia ada rembes hormon yang mempunyai fungsi tertentu. Okey. Dia ada dua bahagian, setiap bahagian tu ada hormon-hormon yang tertentu.
yang dia akan rembeskan. Hormon berbeza di setiap bahagian. Okey. Kita tengok macam mana rupa anterior dengan posterior ni. Tengok ni. Hari tu kita belajar, okey. Satu ni adalah kelenjar pituitary. Okey, kita belajar kelenjar pituitary. Hari ini kita belajar satu bahagian adalah lobus posterior, satu bahagian adalah lobus anterior. Okey. Posterior dengan anterior ni dia melambangkan tempat cikgu cakap. Posterior ni dia melambangkan belakang. Anterior ni dia melambangkan depan. Okey. Kita tengok dulu yang bahagian lobus posterior. Okey. Kita tengok yang bahagian pituitary yang bahagian belakang dulu. Bahagian lobus posterior. Kita nak tengok lobus posterior pituitary ni apakah hormon yang dia rembes. Okey. Okey, tarik nafas dulu. Tarik nafas. Okey, sebelum cikgu bagi tahu apa dia hormon, kita tarik nafas dulu. Tarik nafas. Okey, hembus. Okey. Ada yang mengantuk dah ke? Hujan-hujan ni. Ada yang mengantuk ke? Ada. Azrina ke mengantuk? Uh, Okey, kejap je. Okey. Lepas ni habis kelas boleh rehat. Okey, kita tengok. Okey. Dekat bahagian lobus posterior pituitary tu ada dua jenis hormon yang dia akan rembes. Ni dekat bahagian ini ada dua jenis hormon yang dia akan rembes. Yang pertama kita panggil dia antidiuresis. Okey, antidiuresis hormon. Sejenis hormon lah ataupun singkatan dia adalah ADH. Awak nak guna singkatan pun tak apa. Kalau tak ingat macam mana nak eja antidiuresis ni, awak boleh guna singkatan dia ADH. Okay, dia internationally recognized lah, orang tahu. Bila awak sebut ADH, orang tahu iaitu antidiuresis. Okay. Antidiuresis ni dia dirembeskan di lobus posterior. Okay, di bahagian belakang kelenjar pituitary tu. Dan dia nak pergi ke mana? Ni organ sasaran ni. Organ sasaran yang kita cakap tadi tu. Okay. Antidiuresis yang dirembeskan di lobus posterior tu dia akan pergi ke tubul ginjal. Okay, dia akan pergi ke bahagian buah pinggang kita lah. Okay. Hormon tu akan pergi ke bahagian buah pinggang. Okay, apa fungsi dia? Dia akan merangsang penyerapan semula air. Okay, dia akan merangsang penyerapan semula air. Okay, contohnya masa hari panas. Panas ni. Okay, panas. Badan awak ni perlukan lebih banyak air sebab cuaca panas. Jadi, antidiuresis hormon ni dia akan dirembeskan. Okay, dia akan pergi ke bahagian buah pinggang, ke tubul ginjal ni. Dia akan serap air masuk ke dalam badan. Sebab badan kita perlukan air pada hari yang panas. Okay, badan kita akan serap air. Ia merangsang penyerapan semula air. Apabila badan kita serap air, jadi air kencing yang keluar tu sikit lah. Okay, air kencing jadi sedikit. Sebab air tu diserap ke dalam badan. Sebabnya ada hormon yang dirembeskan yang bagi tahu badan kita ni perlukan lebih air pada hari yang panas. Okay. Jadi inilah homeostasis. Tadi kita belajar 3 tadi. Ni pembiakan, pertumbuhan, homeostasis. Okay. Sekarang ni yang kita belajar antidiuresis ni, perangsang penyerapan semula air ni, inilah homeostasis. Dia nak mengekalkan kandungan air yang optimum dalam badan kita. Okey, faham? Okey, awak kena faham fungsi hormon antidiuresis ni untuk merangsang penyerapan semula air. Cikgu bagi contoh tadi ketika situasi yang panas, okey, badan kita perlukan air. Jadi hormon dirembeskan untuk menyerap air. Okey, masuk ke badan. Dia tak keluar banyak lah air kencing tu sebab dah digunakan, dah diserap ke dalam badan. Okey.
Itu hormon yang pertama dekat lobus posterior. Kita tengok hormon yang kedua pula. Okey. Apa ni? Boleh seorang tolong baca apa hormon ni? Oksitosin. Okey, oksitosin. Ni hormon yang kedua. Okey, kena ingat yang pertama tadi kita dah selesai, kita nak tengok hormon yang kedua, oksitosin. Okey, hormon oksitosin ni dia ada organ sasaran juga. Okey, tadi cikgu bagi tahu, okey, dia daripada kelenjar pituitary, dia dihasilkan di kelenjar pituitary tapi organ sasaran dia adalah uterus. Dia dihasilkan di kelenjar pituitary tapi dia nak pergi ke uterus. Okey. Apa fungsi oksitosin ni? Okey, kita tengok fungsi dia merangsang pengecutan otot uterus semasa kelahiran. Bila ibu mengandung, okey, dah cukup 9 bulan, okey, otak kita ni dia akan kesanlah, okey, otak kita ni dia ada jam dia sendiri. Kita panggil jam biologi. Dia bukan jam kita, ada jam tangan, ada jam dinding. Tapi badan kita ni dia ada jam dia tersendiri, dia tahu cukup dah 9 bulan bayi ni. Okey. Jadi bila cukup 9 bulan, kelenjar pituitary ni dia akan rembeskan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ni pun bergeraklah dalam darah, bergerak dalam darah sampailah ke uterus. Organ sasaran dia uterus. Apabila dia sampai di uterus, okey, dia akan rangsang pengecutan otot uterus. Jadi dia kecutkan otot uterus ibu yang mengandung ni. Okey, berlaku pengecutan. Jadi ibu tu rasa sakit. Apabila rasa sakit itu menandakan baby tu nak keluar. Baby nak keluar. Okey, dia kecut, baby nak keluar. Okey, semasa kelahiran. Okey, selain daripada tu juga selepas kelahiran pun oksitosin ni dia akan kecutkan uterus. Hari tadi masa pregnant, okey, uterus ni mengembang. Okey, apabila baby tu keluar, oksitosin pun akan dirembeskan lagi supaya uterus ibu ni kecut seperti sebelum mengandung tu. Okey. Dan lagi satu fungsi oksitosin ni kita tengok, dia akan pergi juga ke kelenjar susu. Kelenjar susu ni terletak di bahagian dada lah, okey. Okey, bahagian dada wanita yang akan merangsang pengeluaran susu daripada kelenjar susu. Kita dah melahirkan, jadi sekarang baby tu kita nak susukan. Jadi oksitosin ni dia akan pergi ke kelenjar susu supaya susu itu dapat dihasilkan. Okey, faham? Dua tu hormon. Dua baru tu kita belajar, faham tak? Ada orang nak tanya soalan ke? Faham? Okey, Nak Fariha. tanya soalan. Okey Azrina. Apa soalan? Soalan okay. Kalau kita x-ray pada kita okay, kita boleh nampak ke hormon tu? Tak boleh. X-ray ni selalunya dia akan nampak tulang lah, okey. Tulang rusuk, okey, tulang kaki, tulang tangan, dia nampak tulang. Hormon dia tak nampak Azrina. Okay. Hormon ni kalau kita nak cek hormon kita kena ambil darah lah. Okey, kita kena ambil darah sebab tadi cikgu bagi tahu. Jadi berkait balik dengan yang ni yang awak tak faham tadi. Ni, dia tidak berduktus. Jadi hormon tu dia akan masuk ke dalam darah. Jadi kalau kita nak cek hormon tu, kita kena ambil darah. Sebab hormon tu dia bergerak dalam aliran darah. Okey, faham? Faham. Lepas tu kita tanya lagi soalan. Ya. Mungkin saya tanya, ada orang tanya, suruh tanya. Okey, lepas tu apa soalan dia? Dia kata, okay semua ada ya. Kalau lari, adrenalin meningkat. Kiranya ada kaitan dengan kelenjar adrenal ke cikgu? Ya, betul lah tu. Kejap lagi kita tengok pasal tu. Cikgu tak rasa ayat lagi lah ni. Boleh? Sekejap lagi kita akan boleh. belajar. Okey, ayat bagi tahu sayang awak tu sabar kejap. Okey, sabar kejap. Kejap lagi kita belajar. Okey. Sebab kejap lagi kita akan tengok pasal hormon adrenalina tu. Okey. Lalu ni kita tengok dua hormon ni dulu. Okey, dah settle. Okey. Kita tengok pula hormon yang seterusnya ni. Okey, dua ni dia
dirembeskan di bahagian lobus apa kelas? Kita ada dua lobus dekat kelenjar pituitary. Yang ni lobus apa dua ni? Anterior ke posterior? Posterior. Posterior. Okey. Yang dua ini dirembeskan di bahagian lobus posterior. Ni yang dekat bahagian sini. Okey. Sekarang ni kita nak tengok hormon apa pula dirembeskan di bahagian lobus anterior. Lobus anterior ni yang ni. Okey. Kita nak tengok. Lobus anterior kita rembes apa? Okey. Yang pertama kita ada hormon pelutinan. Okey, hormon pelutinan ataupun LH. Singkatan yang dia bagi ni sebenarnya bahasa Inggeris, luteinizing hormone. Awak boleh guna juga LH ni. Okey, kalau tak ingat macam mana nak eja pelutinan, awak boleh guna LH. Okey. LH ni dia dirembeskan di mana? Anterior ke posterior? Di bahagian pituitary kita tu anterior atau posterior? Ni di bahagian yang ni, anterior atau posterior? Anterior. Anterior. Okey, dia dirembeskan di anterior pituitary. Dia nak pergi ke mana ni? Organ sasaran dia adalah ovari. Okey, kalau wanita, hormon pelutinan ni dia akan pergi ke ovari. Okey, dia pun pergilah, dia bergerak dalam darah hingga dia sampai ke ovari. Okey. Apabila dia sampai ke ovari, apa yang dia akan buat? Dia akan merangsang ovulasi. Okey, merangsang ovulasi, perkembangan korpus luteum dan rembesan estrogen serta progesteron. Ovulasi ni sel telur lah. Okey, dia nak kembangkan sel telur awak tu, ovum tu. Okey. Perkembangan korpus luteum pula ni, korpus luteum ni dia ada dalam ovari juga. Okey, bahagian dinding uterus kita tu, okey, dia nak sediakan untuk penempelan embrio masa pregnant tu. Okey. Ovulasi korpus luteum ni nanti awak akan belajar bab belakang-belakang ni. Tapi awak kena ingat fungsi pelutinan ni, hormon pelutinan ni dia untuk merangsang ovulasi, perkembangan korpus luteum dan juga dia akan merangsang rembesan estrogen dan progesteron. Okey. Dia akan rangsang. Okey, dia akan rangsang. Pelutinan dia akan pergi ke ovari, dia akan rangsang. Okey. Kita tengok pula yang kedua ni. Okey, kalau dalam orang lelaki, hormon pelutinan ni dia akan pergi ke testis. Okey, orang lelaki lah ada testis, orang perempuan tak ada testis. Okey. Hormon pelutinan apabila dia pergi ke organ sasaran testis dalam orang lelaki ni, dia akan merangsang rembesan testosteron. Okey, jadi hormon testosteron ni akan dirangsang lah, nanti dia akan dihasilkan. Kejap lagi kita tengok pula. Okey, sekarang ni awak cuma kena tahu hormon pelutinan dia merangsang ovulasi, merangsang perkembangan korpus luteum, estrogen dan progesteron dalam wanita. Dan dalam lelaki dia akan merangsang rembesan testosteron. Itu hormon yang pertama. Okey, hormon yang kedua. Okey, kita tengok hormon yang kedua, ini hormon pertumbuhan. Ni, tadi kita tengok kan 3 fungsi utama sistem endokrin ni. Ni. Apa ni yang ni? Apa yang ni kelas? Baca ni. Pertumbuhan. Pertumbuhan. Ni kita tengoklah ni kelenjar pula. Ni kita tengok hormon pertumbuhan yang dihasilkan dekat kelenjar pituitary ni. Okey. Hormon pertumbuhan ni dia akan pergi ke mana? Okey, dia akan pergi ke tisu lembut dan tulang. Sebab tulang-tulang kita ni dia kena memanjang. Okey, masa kita kecil tu tulang-tulang kita ni dia akan memanjang supaya kita tinggi. Okey. Jadi fungsi dia merangsang pertumbuhan. Okey, dia akan sintesis protein dan dia akan metabolisme lemak. Okey, dia akan metabolisme lemak, dia akan bagi kita membesarlah hormon pertumbuhan ni, membesar dengan sempurnalah, dengan sebaiknya. Okey, itu
hormon yang kedua dekat lobus anterior. Hormon yang ketiga, kita ada hormon adrenocorticotroph. Susah nak sebut. Adrenocorticotroph. Okey, ingat ACTH. Hafal ACTH pun tak apa. Okey. Hormon adrenocorticotroph ni, okey, tisu sasaran dia ataupun organ sasaran dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi ke cortex adrenal. Okey, cortex adrenal ni, kalau awak dengar adrenal ni awak tahulah dia dekat bahagian buah pinggang lah. Okey. Fungsi dia untuk merangsang cortex adrenal tu untuk merembeskan hormon. Okey, dia akan merembeskan hormon. Tadi kalau awak cakap kelenjar adrenal tu kan adrenalina tu. Okey, kejap lagi kita tengok. Okey, jadi yang merangsang cortex adrenal tu adalah adrenocorticotroph ni. Okey. Dan hormon yang keempat, okey, banyak ni hormon, tak ada cara lain awak memang kena hafal. Okey, hormon keempat adalah perangsang tiroid ataupun TSH. TSH, okey, perangsang tiroid. Perangsang tiroid, nama dia pun perangsang tiroid. Jadi organ sasaran dia, Haziq, organ sasaran dia apa ni? Cuba baca, organ sasaran dia apa ni Haziq? Ahmad Haziq Nakiuddin. Apa ni organ sasaran? Siapa nak tolong Haziq baca ni? Apa organ sasaran ni? Kelenjar tiroid. Okay, thank you. Yes, kelenjar tiroid. Jadi, hormon tiroid dia akan pergi ke kelenjar tiroid. Tadi kita belajar kelenjar tiroid dia ada dekat mana? Dekat bahagian leher. Dekat bahagian leher, dekat bahagian trachea kita tu, okey, kat situlah kelenjar tiroid. Jadi daripada kelenjar pituitary di bahagian otak tu, okey, hormon perangsang tiroid ni akan pergi ke kelenjar tiroid. Okey, fungsi dia apa? Fungsi dia untuk merangsang tiroid untuk merembes tiroksina. Okey, jadi kelenjar tiroid yang ada di bahagian leher kita tu, dia akan rembeskan hormon tiroksina. Tetapi macam mana dia nak tahu bila dia nak rembeskan tiroksina? Apabila perangsang tiroid ni sampai ke kelenjar tiroid. Okey, faham tak? Daripada kelenjar pituitary tu, kelenjar pituitary akan hasilkan perangsang tiroid. Okey, hormon perangsang tiroid. Hormon perangsang tiroid itu akan pergi ke kelenjar tiroid. Okey, apabila sampai di kelenjar tiroid tu dapat signal lah apabila hormon tu sampai. Jadi tiroid tu akan rembeskan tiroksina. Okey. Jadi fungsi dia merangsang tiroid untuk merembes tiroksina. Okey. Itu hormon yang keempat. Okey, hormon yang kelima adalah perangsang folikel ataupun FSH. Okey, perangsang folikel. Okey, perangsang folikel ni, hormon ni dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke ovari kalau orang perempuan. Okey, dia pergi ke ovari. Fungsi dia apa? Untuk merangsang perkembangan folikel dalam ovari. Nanti awak akan belajar macam mana proses perkembangan folikel tu. Okey, sekarang awak kena hafal fungsi dia ni untuk merangsang perkembangan folikel dalam ovari. Okey, kalau orang lelaki, dia akan pergi ke mana? Takkanlah dia pergi ke ovari. Dia akan pergi ke mana? Ke mana ni? Fatul Muin, dia akan pergi ke mana ni? Testis. Okey, orang lelaki tak ada ovari. Okey, jadi untuk orang lelaki, hormon perangsang folikel tu dia akan pergi ke testis. Okey, jadi dia akan pergi ke testis. Fungsi dia adalah untuk merangsang spermatogenesis. Okey, dia merangsanglah penghasilan sperma tu. Okey, jadi kita ada kat sini 5, dekat anterior, dekat lobus posterior ada 2. Okey, jadi dekat kelenjar pituitary ni kita ada 7 jenis hormon berbeza yang dihasilkan dengan fungsi yang berbeza dengan organ ataupun tisu sasaran yang berbeza.
Yang ini memang tak ada cara lain. 7 ni awak memang kena hafal apa nama hormon dia, apa nama fungsi dia. Okey, boleh ke? Boleh cikgu. Okey, Fariha boleh. Okey, Nasuha boleh ke hafal tu? Agak-agak boleh ke? Cikgu, Ya, Azrina. nak tanya. Ya. Kalau hormon tu tak ada gano jadi. Kalau hormon tak ada, contohnya macam ni, oksitosin ni, kalau hormon tu tak cukup, jadi uterus kita tu tak boleh nak mengecut lah. Uterus kita tak boleh nak mengecut. Jadi kalau ibu mengandung lepas dia melahirkan, uterus dia tak boleh mengecut sebab tak cukup oksitosin. Jadi mungkin berlaku pendarahan, tak berhenti sebab uterus tak mengecut. Jadi kalau hormon tak cukup ni senang je lah. Kalau kita pergi hospital, doktor akan bagi hormon. Kita memang ada artificial hormon. Hormon buatan memang ada. Okey, jadi doktor akan bagi hormon. Kalau dalam kes oksitosin ni, lepas kita dapat suntikan hormon tu, uterus kita tu akan kembali mengecut. Okey. Boleh Azrina? Boleh. Okey. Sama juga yang lain ni. Okey, kalau kelenjar tiroid, kalau tak cukup tiroksina ni, doktor pun boleh suntik juga hormon supaya kita dapat hormon yang secukupnya. Okey, itu 7. Tak habis lagi ni. Itu baru dekat kelenjar pituitary. Tengok ni gambar ni, kita baru duduk sini ni. Ni kita baru dekat sini, kelenjar pituitary. Ada banyak lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada banyak lagi kelenjar lain. Okey. Kita tengok kelenjar lain pula. Okey. Slide yang seterusnya ni. Hormon yang mengawal atau rembesan kelenjar hormon yang lain dikenali sebagai hormon perangsang. Ini termasuk hormon perangsang tiroid, hormon adrenokortikotrof. Okey. Jadi hormon ini dia akan merangsang hormon yang lain, kelenjar hormon lain. Jadi perangsang tiroid ataupun hormon adrenokortikotrof ni kita panggil dia hormon perangsang. Okey. Contohnya TSH. TSH ni apa? Kita scroll balik. TSH ni apa? Okey, TSH ni perangsang tiroid dekat sini. Perangsang tiroid dia akan merangsang kelenjar tiroid untuk merembeskan tiroksina. Okey, jadi TSH itu kita panggil sebagai hormon perangsang sebab tugas dia untuk merangsang. Dia bukan rembes tiroksina, dia merangsang kelenjar tiroid untuk merembeskan tiroksina. Faham tak? Okey, faham tak kenapa kita panggil dia hormon perangsang? Okey, sebab tugas dia adalah untuk merangsang kelenjar endokrin yang lain. Okey. Seterusnya, hormon yang bertindak secara langsung pada organ sasaran termasuklah hormon pertumbuhan. Okey, oksitosin dan hormon antidiuresis. Okey, dia bertindak terus. Yang ini dia bertindak. Kalau hormon pertumbuhan tu, kelenjar pituitary tu dia hasilkan hormon pertumbuhan, dia akan terus pergi ke tulang untuk buat pertumbuhan. Okey. Ni contohnya GH ni, hormon pertumbuhan bertindak terus pada tulang. Dia tulis GH sebab bahasa Inggerisnya adalah growth hormone. Okey, awak boleh guna juga GH. Okey, dia bertindak terus pada tulang. Hipotalamus dia akan merembeskan hormon perembes gonadotrofin. Banyaknya cikgu nak kena ingat. Gonadotrofin pula. Okey, memang kena ingat. Okey, kita belajar biologi memang banyak menghafal. Okey. Jadi hipotalamus dia akan merembeskan hormon perembes gonadotrofin, singkatan dia GnRH ni. Okey, untuk merangsang kelenjar pituitary supaya merembeskan FSH dan LH ke dalam darah. Okey, kita tengok FSH ni apa? FSH ni perangsang folikel. LH ni perlutenan. Okey, kalau awak buat ulang kaji, nanti awak tak ingat. Okey, awak tengok balik table ni.
Okay, tengok balik dia singkatan untuk apa. Okay. Seterusnya, ni kita nak pergi tengok kelenjar endokrin yang lain. Okay, tadi kita tengok kelenjar pituitary. Okay, sekarang ni kita tengok kelenjar tiroid pula. Okay. Tadi dekat kelenjar pituitary, apakah hormon yang akan pergi ke kelenjar tiroid kelas? Azrina, apakah hormon yang akan pergi ke kelenjar tiroid? Organ sasaran dia adalah kelenjar tiroid. Hormon apa? Tiroksina. Okey. Bukan Tengok ni. Tengok balik table ni. Okey, semua bagi perhatian. Kita tengok balik table ni. Ni. Ni cikgu iris sikit supaya awak senang nampak. Ni. Dekat kelenjar pituitary, dia akan menghasilkan hormon perangsang tiroid. Okey, hormon perangsang tiroid, dia akan pergi ke kelenjar tiroid. Dia akan pergi ke kelenjar tiroid. Okey. Dia pergi ke kelenjar tiroid. Apabila dia pergi ke kelenjar tiroid tu akan hasilkan pula hormon tiroksina. Okey. Faham tak Azrina? Faham. Lepas tu kalau dia tulis merangsang tiroid itu gana pula ego. Dia merangsang tiroid ni. Tiroid ni, struktur tiroid ni, organ tiroid ni, dia merangsang tiroid ni untuk hasilkan tiroksina. Faham tak? Faham. Daripada otak ni, contohlah kat sini. Okay, dia ada kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary dia akan hasilkan hormon. Okay, hormon apa tadi Azrina? Cikgu tanya. Hormon perangsang? Hormon perangsang tiroid. Okay. Kelenjar pituitary dia akan hasilkan hormon perangsang tiroid. Okey, apabila dihasilkan hormon perangsang tiroid, hormon tu dia akan bergerak dalam darah, dia akan menuju ke tiroid. Dia akan menuju ke tiroid. Apabila dia sampai dekat tiroid ni, tiroid itu akan terangsang untuk menghasilkan tiroksina. Faham? Faham tak? Faham. Macam tak faham je tu Azrina, ada soalan ke? Cikgu, boleh semula boleh. Okey Afika, cikgu ulang balik. Okey. Tadi dekat bahagian table ni, okey. Dekat bahagian table ni, tengok yang nombor 4 ni kita ada perangsang tiroid. Perangsang tiroid ni dia akan hasilkan dekat mana? Dia akan hasilkan dekat kelenjar pituitary. Sekejap cikgu cari. Dia akan hasilkan dekat kelenjar pituitary. Dekat sini. Dekat bahagian lobus posterior ni. Dekat sini. Hormon perangsang tiroid. Nama hormon tu hormon perangsang tiroid. Okey, dekat kelenjar pituitary. Jadi, apabila kelenjar pituitary tu dia hasilkan hormon perangsang tiroid ni, hormon ni dia akan bergerak dalam darah, dia menuju ke sini. Tengok ni. Organ sasaran dia adalah kelenjar tiroid. Dia organ sasaran dia adalah kelenjar tiroid. Fungsi dia untuk merangsang tiroid. Okey, fungsi dia untuk merangsang tiroid. Jadi, perangsang tiroid ni, hormon ini dia akan bergerak ke organ sasaran dia iaitu kelenjar tiroid. Dia akan pergi ke kelenjar tiroid. Okey, apabila hormon perangsang tiroid itu sampai di tiroid ni dia akan hasilkan hormon iaitu tiroksina. Okey, sebab itu kelenjar pituitary ni kita panggil sebagai kelenjar utama. Dia yang akan hasilkan hormon untuk merangsang kelenjar-kelenjar yang lain. Okey, Afika, faham tak?
Faham? Okey, ada lagi orang tak faham? Okey, Azrina faham Azrina? Cikgu nak tanya sekejap. Ya. Contoh kalau kita ada apa nama dia, kanser tiroid ke? Hmm. Maksudnya kelenjar tiroid dia ni tak berfungsi lah. Ya, betul lah maksudnya kelenjar dia tu mungkin tak merembeskan tiroksina. Tapi ni ke apa nama cikgu utama ke apa ni? Kelenjar pituitary adalah kelenjar yang utama. Maksudnya apa boleh jadi kanser tiroid itu apa? Okey. Kanser tiroid tu macam-macam lah boleh berlaku sebab cikgu kata tadi tu kanser ni dia boleh serang sel-sel kita. Okey, nanti yang next subtopik kita akan tengok isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem endokrin. Okey, ada masalah kesihatan yang melibatkan terlebih tiroksina. Ada isu kesihatan yang melibatkan kurang tiroksina. Okey, yang tu kita tengok nanti dekat isu kesihatan. Okey, boleh Azrina? Boleh? Okey. Okey, jadi awak kena tahu yang tiroid ni dia dirangsang oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitary. Ni cikgu lukislah kat sini sikit takut awak tak faham. Okey, dekat kelenjar, kelenjar pituitary, dekat bahagian mana kelenjar pituitary? Pituitary ada dekat mana? Otak. Otak. Kelenjar pituitary ni dia ada dekat otak. Okey, kelenjar pituitary ni dia akan hasilkan beberapa jenis hormon. Okey, contohnya adalah hormon perangsang tiroid. Contohnya hormon perangsang tiroid. Okey. Jadi, hormon perangsang tiroid ni dihasilkan dekat kelenjar pituitary dan dia akan pergi ke kelenjar tiroid. Ni cikgu ulang banyak kali ni. Harapnya awak faham. Okey, dia akan pergi ke kelenjar tiroid. Apabila dia sampai dekat kelenjar tiroid ni akan terangsang dan dia akan hasilkan hormon dia iaitu hormon tiroksina. Okey. Jadi hormon tiroksina ni pula dia ada pula organ sasaran dia. Okey. Organ sasaran dia, hormon tiroksina ni dia akan pergi ke semua tisu badan kita. Okey, fungsi hormon tiroksina ni dia untuk meningkatkan kadar metabolisme kita. Metabolisme kita tinggi atau rendah dia bergantung kepada hormon tiroksina. Okey, fungsi yang lain juga adalah untuk meningkatkan suhu badan. Okey. Dan fungsi yang ketiga dia mengawal atur pertumbuhan dan perkembangan. Ini fungsi hormon tiroksina. Okey. Itu kelenjar yang pertama, kelenjar tiroid. Dia akan rembeskan hormon tiroksina. Okey, kita tengok kelenjar yang seterusnya iaitu kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal ni, okey, apakah hormon yang dihasilkan di kelenjar adrenal? Adalah hormon aldosteron. Okey. Nama hormon tu hormon aldosteron. Okey. Kelenjar adrenal, tengok ni, dia terletak di bahagian atas daripada buah pinggang sikit. Okey, kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal dia akan rembes aldosteron. Dan aldosteron tu nak pergi ke mana? Okey, organ sasaran dia adalah ginjal ataupun buah pinggang. Jadi, hormon yang dirembeskan di kelenjar adrenal ni dia akan pergi ke buah pinggang kita. Dia akan pergi ke buah pinggang. Okey, fungsi aldosteron ni apa? Fungsi dia untuk meningkatkan penyerapan semula garam mineral di ginjal. Awak jangan tertukar Hormon aldosteron dia meningkatkan penyerapan garam mineral. Tadi meningkatkan penyerapan air. Hormon apa meningkatkan penyerapan air tadi? Ni, hormon antidiuresis. Dia merangsang penyerapan semula air.
Okey, jangan tertukar. Hormon aldosteron dia merangsang penyerapan garam, dia meningkatkan penyerapan semula garam. Okey, dia bukan merangsang. Okey. Dan dekat kelenjar adrenal juga, kita ada hormon yang kedua. Selain daripada aldosteron, okey, kelenjar adrenal ni dia akan rembeskan hormon adrenalina. Okey, tadi kawan awak tanya hormon adrenalina tu. Okey, hormon adrenalina dia rembeskan di mana ni? Ni bahagian apa? Kelenjar apa ni? Kelenjar Syamimi Batrisha, ni kelenjar apa yang kita tengah bercakap ni? Adrenalin. Okey, kelenjar ini kita nama kelenjar adrenal. Okey, kelenjar adrenal dia akan rembeskan hormon aldosteron dan juga hormon adrenalina. Okey. Jadi hormon adrenalina ni dia dirembeskan di kelenjar adrenal. Tapi dia nak pergi ke mana lepas dia dirembeskan tu? Okey, selepas dia dirembeskan, dia akan pergi ke tisu otot. Okey, dia akan pergi ke hati. Okey, dia akan pergi ke jantung. Dia dirembeskan di sini, tapi dia akan pergi ke tempat-tempat lain ni. Okey, tisu otot, hati dan jantung. Okey, apa fungsi hormon adrenalina ni? Okey, hormon adrenalina ni dia berfungsi untuk meningkatkan aras gula dan asid lemak dalam darah. Okey, itu fungsi yang pertama. Okey, fungsi yang kedua, dia akan meningkatkan kadar pernafasan dan denyutan jantung. Tadi kawan awak tanya kan? Okey, jadi apabila kita jumpa ular ke, kita jumpa anjing ke, adrenalina tu dia akan dihasilkan. Dekat mana dia dihasilkan? Dekat bahagian sini. Apabila dia dihasilkan, kita pun jadi bernafas laju lah. Kita takut. Okay? Jantung kita pun akan berdenyut dengan laju apabila adrenalina dihasilkan. Ni meningkatkan kadar pernafasan dan denyutan jantung. Okay? Dan dia juga apabila adrenalina ni dihasilkan, kita ni tak pernah ni lari-lari laju ni. Kita pun tiba-tiba boleh lari dengan laju. Sebab adrenalina ni dihasilkan dalam badan kita. Okay, dalam situasi yang cemas. Okay, kita kena kejar orang jahat ni. Tak pernah-pernah ni lari ni sejak PKP ni. Tak pernah-pernah pun kita exercise. Okay. Tapi sebab kita takut terlajak, jadi adrenalina ni dihasilkan dalam badan kita, tiba-tiba kita boleh lari. Boleh lari dengan laju. Okey. Itu salah satu fungsi adrenalina. Okey. Dan yang ketiga, adrenalina ni juga dia boleh meningkatkan kadar metabolisme dan mengecutkan salur darah. Okey, dia juga berfungsi lah untuk meningkatkan kadar metabolisme kita. Okey. Itu kelenjar adrenal. Okey, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal dah settle. Okey, kita tengok pula pankreas. Okey. Pankreas, apakah hormon yang dihasilkan di pankreas ni? Hormon apa ni? Insulin. Hormon? Hormon insulin. Jadi, insulin yang kita sebut tu dia dihasilkan di bahagian pankreas. Okey. Selalunya penyakit apa yang disebabkan tak ada insulin ni? Penyakit kencing manis. Okey, jadi untuk orang yang ada kencing manis tu, maksudnya pankreas dia ni tak boleh nak menghasilkan insulin. Okey. Pankreas dia tak boleh nak menghasilkan insulin. Jadi dia kena suntik hormon insulin tu daripada luar. Hormon buatan. Okey. Jadi insulin ni dia dihasilkan di pankreas. Okey. Dia nak pergi ke mana lepas dia dihasilkan? Dia dihasilkan di pankreas, dia akan pergi ke hati,
otot dan tisu adipos. Okey, dia akan pergi ke tempat ini. Okey. Fungsi hormon insulin ni dia untuk mengurangkan aras glukosa darah. Awak ingat lagi tak? Insulin ni fungsi dia nak menukarkan glukosa kepada apa? Ingat lagi tak? Insulin, awak belajar kan sebelum ni? Dia akan tukarkan glukosa kepada Glikogen. betul tu. Dia akan tukarkan glukosa kepada glikogen. Okey, fungsi insulin. Sebab tu bila insulin dihasilkan, dia dapat mengurangkan aras glukosa. Glukosa dah tak ada lah sebab glukosa dah ditukarkan kepada glikogen. Okey, dan dia akan menggalakkan penukaran glukosa kepada glikogen. Okey, selain insulin, pankreas kita juga akan hasilkan satu lagi hormon iaitu apa ni? Yang cikgu bulat ni, hormon apa? Glukagon. Okey, hormon glukagon. Selain daripada insulin, pankreas juga akan rembeskan hormon glukagon. Okey, dia akan pergi ke mana? Okey, sama dengan insulin, glukagon ni dia akan pergi ke hati, dia akan pergi ke otak dan dia akan pergi ke tisu adipos juga. Okey. Fungsi dia nak meningkatkan aras glukosa dalam darah. Tadi insulin dia mengurangkan aras glukosa. Tapi glukagon dia nak meningkatkan aras glukosa. Dia terbalik. Okey. Dan yang kedua dia nak menggalakkan penukaran glikogen kepada glukosa. Kita tak cukup glukosa. Kita tak makan lah. Cikgu saya diet lah hari ni jadi badan awak tak cukup glukosa. Okey, awak tak makan tak ada glukosa. Okey, tapi awak ada glikogen. Awak dah ada glikogen dalam badan awak, dia akan tukarkan kepada glukosa dengan adanya hormon glukagon. Okey. Hormon glukagon dia akan menukarkan glikogen kepada glukosa. Okey. Apabila awak makan, aras glukosa meningkat. Okey. Badan awak pun guna. Okey, gunalah glukosa. Tapi awak makan lebih. Awak guna sikit. Jadi yang lebih tu akan ditukarkan menjadi glikogen dengan adanya hormon insulin. Jadi disimpan sebagai glikogen. Lepas tu awak pun puasa. Kita bulan puasa, kita tak makan. Okey? Kita tak makan, jadi tak adalah glukosa dalam darah. Okey, mati ke kita kalau tak ada glukosa? Tak. Sebab kita ada glikogen. Okey? Glikogen, dia akan gunakan glukogen tu, okey? Glukagon tu dia akan tukar glikogen yang ada kepada glukosa balik jadi kita dapat guna. Kita jadi bertenaga. Sebab tu kita puasa sehari tak makan pun tak apa. Okey, kita ada hormon ini. Ya, betul Fatul Muin. Glikogen tu sebagai tenaga simpanan. Okey. Itu dua hormon yang dihasilkan di pankreas. Insulin dan juga glukagon. Okey, banyak dah ni hormon kita kena belajar. Tak ada cara lain, awak memang kena hafal. Okey, memang kena hafal. Bio ni memang banyak menghafal. Okey, kita tengok pula ovari. Okey, orang perempuan. Orang lelaki tak ada ovari pun kena dengar juga ni. Nanti nak kahwin, isteri awak ada ovari. Okey, jangan kata cikgu tak naklah dengar. Kita tak ada ovari. Tak boleh kena dengar. Mak awak pun ada juga ovari. Jadi kita dengar, kita belajar. Okey. Jadi dekat ovari perempuan ni kita akan hasilkan yang pertama kat sini hormon estrogen. Okey, hormon estrogen. Ovari akan hasilkan hormon estrogen. Okey, hormon estrogen yang dihasilkan di ovari ni dia akan pergi ke mana? Okey, dia akan pergi ke gonad, kulit, otot dan juga tulang. Gonad ni apa? Gonad ni dia
organ pembiakan lah. Okey, organ pembiakan. Seperti testis, okey. Testis, ovari, okey. Samalah, okey, organ pembiakan. Dan fungsi dia untuk merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan dan kematangan folikel. Okey, ciri-ciri seks sekunder perempuan ni apa? Contohnya orang perempuan ni, okey, suara dia halus, okey, suara dia nyaring. Okey, dan juga pertumbuhan bulu-bulu di bahagian kemaluan, di bahagian ketiak, okey, ciri-ciri seks sekunder perempuan. Okey, itu fungsi estrogen ni. Okey, dan fungsi estrogen juga dia akan membaiki serta merangsang penebalan dinding uterus. Okey, orang perempuan nak mengandung embrio tu dia nak lekat di dinding uterus tu, okey, dia kena ada estrogen yang merangsang penebalan dinding uterus. Okey. Dan yang kedua, ovari juga dia akan merembeskan apa ni? Boleh seorang tolong baca, merembeskan hormon apa ni? Progesterone. Ya betul. Dia akan merembeskan hormon progesteron. Okey. Hormon progesteron ni dia akan pergi ke mana? Okey, dia akan pergi ke gonad lah, okey, ke organ pembiakan. Okey, dia akan duduk di ovari ataupun dia akan pergi ke dia tak pergi ke testis lah sebab progesteron ni wanita. Tapi cikgu nak bagi tahu yang gonad ni, okey, apakah gonad? Dia adalah organ pembiakan. Dia adalah organ pembiakan. Okey, apabila ovari dihasilkan progesteron, okey, progesteron tu fungsi dia apa? Okey, dia merangsang perkembangan dinding uterus juga. Ni sama dengan estrogen tadi. Dia akan terlibat dengan dinding uterus. Yang ni penebalan, yang ni perkembangan lebih kurang lah. Okay? Dan dia akan merangsang pembentukan placenta baby. Nak pregnant, baby tu duduk dalam placenta. Jadi estrogen dan progesteron ni hormon yang penting lah bagi wanita dan tempat penghasilan hormon itu adalah ovari. Kalau orang ada kanser, awak dengar kan ada kanser ovari, okay? Ada fibroid, ada cyst, okay, dekat ovari dia, okay, terpaksa buang ovari. Tak ada cara nak selamatkan. Jadi apabila kita buang ovari untuk orang yang ada penyakit yang sebegini, jadi dia dah tak boleh nak hasilkan hormon estrogen dengan progesteron. Sebab ovari tak ada. Mana boleh tiba-tiba kelenjar adrenal nak hasilkan estrogen progesteron? Tak boleh. Okay, sebab yang hasilkan estrogen dengan progesteron ni ovari. Okay, jadi apa yang boleh dibuat? Kalau untuk yang orang yang tak ada ovari, jadi doktor akan bagi suntikan hormon lah. Okay, untuk dia ada juga hormon estrogen dengan progesteron walaupun ovari dia tak dapat nak hasilkan hormon itu. Awak tahu tak kesan-kesan lain kalau tak ada hormon estrogen progesteron ni, kalau wanita ni dia akan jadi cepat tua. Cepat tua daripada usia sebab tak ada hormon estrogen dengan progesteron. Salah satu rawatan untuk orang yang dah buang ovari ni, kedua-dua belah ovari ni, doktor akan bagi suntikan hormon tu. Okay. Dan last kali kelenjar endokrin yang kita belajar adalah testis. Testis ni untuk orang lelaki lah. Okay, orang lelaki. Testis ni dia akan rembeskan hormon testosteron. Okay, hormon testosteron. Okay, dan dia akan pergi ke mana? Okay, hormon testosteron yang dihasilkan di testis ni dia akan pergi ke gonad, okay, kulit, otot dan tulang. Fungsi dia apa? Fungsi dia merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki dan spermatogenesis. Kalau perempuan, ciri-ciri seks sekunder perempuan, tadi cikgu cakap suara yang halus, yang lembut, okay? Perkembangan payudara, okay? Itu ciri-ciri seks sekunder perempuan. Kalau lelaki, okay, dia tumbuh bulu di muka, ada janggut, ada misai. Jadi testosteron ni lah yang merangsang perkembangan ciri-ciri itu. Dan spermatogenesis ni penghasilan sperma. Banyak tu kita belajar mengenai hormon. Okey, ada soalan?
Ada soalan nak tanya berkenaan kelenjar endokrin dan hormon yang kita dah belajar hari ni. Cikgu, Ya. cikgu kata kalau tak ada hormon estrogen ni Hmm? akan jadi tua. Macam kan tua dulu daripada muka usia tu ke ha. Lepas tu kalau macam budak mak nampak macam matang sedangkan umur dia baru darjah 4, darjah 5. Tu disebabkan hormon tu juga ke? Dok juga, okey. Dok juga. Cikgu, bila cikgu bagi tahu dia nampak tua daripada usia tu bukan maksud cikgu dia nampak mature. Ada budak-budak tu nampak lebih mature, dok. Tapi untuk orang yang kurang hormon estrogen, progesteron ni, apa yang cikgu maksudkan dengan tua tu, okey, kulit dia akan berkedut. Ni cikgu bagi tahu ni berdasarkan pengalaman cikgu sendirilah. Okey, makcik cikgu dia dah buang dua-dua ovari sebab dia ada kanser tu. Jadi, apabila dia buang dua-dua ovari, doktor akan bagi hormon. Lepas tu dia pun tak ingat, contohlah ada hari yang dia tak ingat nak suntik hormon. Okay, dia tak ingat nak suntik hormon, estrogen, progesteron. Jadi dia akan nampak, even dia dah hanya tak ingat nak suntik sehari ataupun 2 sahaja, kulit tangan dia ni dah berkedut. Dah berkedut, muka dia dah start rasa lain. Itu yang cikgu maksudkan dengan dia akan cepat tua tu, okay. Dia akan penuaan tu berlaku dengan cepat. Okay, boleh? Boleh. Lepas tu kalau lepas dia tak ingat tu, lepas tu kalau dia suntik balik tu kulit dia akan jadi normal balik ke? Betul. Lepas dia suntik, lepas dia dapat hormon tu dia akan kembali tu kulit dia akan nampak tegang balik. Okay. Ada soalan lain? Okey. Okay. Okay, kalau tak ada soalan lain, ni cikgu nak bagi soalan. Okay, kejap cikgu hantar latihan. Cikgu hantar latihan, kejap. Okay, dekat grup Telegram awak tu, cikgu bagi link. Okay, sila jawab. Okay, kalau boleh awak jawab tu jangan rujuk buku. Okay, study dulu, hafal dulu kelenjar endokrin, okay, fungsi-fungsi dia, cuba hafal dulu sebaik yang boleh. Lepas tu baru awak jawab soalan teka silang kata yang cikgu bagi tu. Okay, cuba hafal dan jawab tanpa tengok buku. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, boleh ke orang lain? Boleh. Okay. Awak tak jawab tu tak boleh ke? Okay, sila jawab Okay, sila jawab. Tak payah screenshot. Dah hantar bila cikgu? Oh, cepat Azrina. Okay, last hantar bila? Secepatnya boleh? Okay, Bila awak cikgu, buat. bila? Okay, hari ni hari Selasa. Hari Khamis ni awak cuti di Bali. Tahu tak? Tahu. Cepat tahu kalau cuti. Cikgu baru tahu kemarin. Okay. Jadi, awak hantar. Kiranya masa kelas awak tu, masa cuti di Bali tu, awak buat. Sekejap je tu ada 8 soalan tak silap cikgu. Awak hantar hari Khamis tu, boleh? Maksudnya buat hari Khamis lah. Kalau awak nak buat selalu pun boleh. Okay, nak buat hari Khamis pun boleh. Tapi sampai hari Khamis lah cikgu bagi masa, boleh? Sampai hari Khamis. Sampai hari Khamis. Awak tak payah screenshot markah hantar, tak payah. Lepas awak send tu, nanti cikgu akan check sendiri. Okay, dia akan masuk dalam sistem, nanti cikgu akan check. Senang je soalan tu. Okay. Ada masa kau soalan tu? Tak ada masa. Cikgu tak tahulah masa tu maksudnya. Cikgu tahulah bila cikgu buka contoh cikgu buka hari Khamis tu, contoh cikgu buka pukul 12, cikgu boleh tengoklah siapa hak atas dan siapa hak dok. Maksudnya cikgu tak tahu macam masa kita siap ke benda tu berapa minit. Ya, tak ada masa. Okey. Lepas apanya rusing kau masa? Dok lah takut cikgu macam cikgu takut lama mikir.
Okey, jadi study dululah sebelum jawab. Okey. Ada soalan lagi berkenaan kelas hari ni? Cikgu nak tanya. Ya. Gano nak ingat semua benda ni? Kalau cikgu tak ada cara lain, memang kena hafal dan kena buat latihan. Tak ada cara lain dah cikgu nak oyak pun gano nak ingat tu. Makan kismis lah. Okey, nanti makan. Okey. Okey, kita kena sentiasa hafal lah. Kalau kita tinggal, kita tak ingat. Belajar sebelum ni pun kalau kita tak tengok balik, kita tak ingat. Jadi kita kena sentiasa tengok. Lepas kita belajar ni, okey, malam ni kena terus buat ulang kaji sebab otak kita masih fresh. Tapi awak beruntung lah sebab zaman teknologi ni awak boleh tengok balik rakaman yang cikgu ajar. Okey, boleh flashback balik. Okey. Jadi, kita belajar hari ni mengenai hormon dan kelenjar endokrin sahajalah. Okey. Jadi awak kena ingat balik. Dekat bahagian lobus posterior ni, kita ada 2 jenis hormon yang dirembeskan. Okey, dekat bahagian lobus anterior, kita ada 5 jenis hormon yang dirembeskan. Dan awak kena ingat setiap fungsi hormon itu. Okey, itu baru satu, kelenjar pituitary. Lepas tu awak tengok lagi yang kita belajar dekat bahagian sini. Ni kita ada kelenjar tiroid, adrenal. Okey, semua ni ada hormon bagi setiap satunya. Yang ni pun awak kena ingat fungsi-fungsi dia. Okey. Okey. Kalau tak ada soalan, kelas kita sampai sini saja. Okey, ada soalan? Tak ada dah. Okey, tak ada dah. Okey. Jadi kelas kita sampai sini sahajalah hari ni. Kalau ada masalah, kalau ada nak tanya cikgu, okey, boleh PM cikgu lah. Okey. Manjada wajada. Siapa yang berusaha maka dialah yang akan berjaya. Okey. Kena berusaha. Okey. Bersusah-susah masa muda tak apa. Jangan susah-susah masa tua. Okey. Masa muda kita susah tak apa sebab kita masih bertenaga. Okey. Masa tua dah penat. Okey. Tenaga pun kurang. Okey. Tak best lah kalau kita susah masa tua. Okey, nanti kita pun kena menyusahkan orang pula. Jadi masa muda ni kita kena berusaha belajar bersungguh-sungguh. Boleh? Boleh, cikgu, Boleh insyaAllah. cikgu. Cikgu kalau rasa malas, cikgu rasa gitu lah. Cikgu akan fikir gitu. Nanti tua nak ke rasa susah? Tak nak. Jadi kita susah masa kita muda ni. Okey? Okey, jadi kelas kita sampai di sini sahaja. Okey. Selamat bercuti lah untuk semua. Okey, kita jumpa minggu depan. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih cikgu. cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.